Assalamualaikum, salam sejahtera Asia dan juga salam keluarga Malaysia. Dan hari ini Sejahtera Asia bersiaran pada 27 Oktober 2021 bersamaan dengan 20 Rabiul Awal 1443 Hijriah dan bertemankan saya Wan Alif dan juga Sharon Kezia. Sama hitam kita hari ini Sharon ya. Sebab kita nak memberi semangat kepada penonton. Sebab pagi ni kan Wan, kita perlu menaikkan semangat penonton. Biasalah pagi-pagi ada yang lesu sikit, mungkin ada yang lemau. Jadi kita di Sejahtera Asia ni sentiasa ingin menceriakan hari anda dan kita mempunyai kupasan yang cukup menarik buat anda. Tapi sebelum tu, Wan apa khabar? Saya sihat je Sharon, sambil lihat Sharon hari ini cukup gembira daripada hari-hari sebelumnya. Mungkin ada sesuatu yang menggembirakan Sharon dan ada mungkin sesuatu yang menggembirakan kita dan semua penonton. Terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia rancangan pagi ataupun santapan pagi anda, mukadimah pagi kita orang yang di mana saja kita orang berada, sama ada di seluruh pelosok negeri Sarawak tu, luar bandar atau di mana saja kita orang berada. Terima kasih. Dan yang pastinya kita bersiaran secara langsung di Astro 122 TVS dan juga MyTV. Dan juga jangan lupa melalui FB Live Sejahtera Asia. Dari hari ini kita ada perkongsian yang cukup menarik untuk anda kerana hari ini kita akan mengkongsikan topik Dewan Undangan Negeri Tupong rancak dalam pembangunan bersama dengan Yang Berhormat Fazludin Abdul Rahman ya. Ya, merupakan ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong. Dan yang pasti bila kita bersiaran melalui Facebook, boleh kita orang komen dan juga sharekan dengan rakan-rakan kita orang dan mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, duduk di sebelah tempat duduk penumpang yang tengah nanggar Facebook ya atau apa-apa je platform untuk bersiaran langsung bagi Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan. Betul. Dan sebelum kita beralih kepada topik kita yang akan kita bincangkan pada hari ini, apa kata kita kupas dulu isu semasa ataupun kata orang tadi kita wawarkan kepada anda. Mungkin ada perkabaran baik. Kita sentiasa membawakan informasi terkini khas buat anda. Dan informasi yang kita ingin sampaikan kepada anda adalah kalau anda lihatkan Wan, peranan golongan muda ini dalam memimpin organisasi tidak harus diletakkan dalam kelompok pertubuhan belia semata-mata tetapi di semua organisasi. Golongan belia perlu diberi kepercayaan untuk terlibat secara aktif, berada di barisan hadapan, meremajakan program-program di bawah anjuran majlis dengan menyuntik dinamisme baru ya. Sebab kalau kita lihat golongan belia ni memainkan peranan yang penting dalam sektor pembangunan negara sebab mereka ni merupakan tonggak yang akan mewarisi negara itu. Selaras dengan itu, Naib Presiden Parti Perkasa Bumi Putera Bersatu PBB Dr. Abdul Rahman berkata golongan muda dialu-alukan menjadi wakil rakyat dalam usaha melahirkan pemimpin muda pada masa akan datang Wan. Betul. Dan golongan muda tu juga mun kita lihat golongan muda tu harus kita berikan peluang dan juga sebab kita tahu golongan ataupun usia muda tu Sharon, mereka tu penuh dengan tenaga, penuh dengan emosi dan juga kegairahan. Dan dari persatuan maupun pertubuhan serta kumpulan kesatuan majlis ataupun macam-macam lah bentuk gabungan untuk program ataupun agenda, kebanyakan sidak tu terdiri daripada belia. Jadi belia tu lah yang akan berada di kemuncak untuk memastikan sidak tu mampu ataupun boleh belajar tentang permulaan titik penyertaan mereka, peralihan jawatan mereka, memimpin sehinggalah ke tahap mewariskan kepimpinan kepada generasi berikutnya. Nah, itu yang kita mahu. Walaupun kita lihat kini itu banyak program-program belia ke arah program pendigitalan, termasuk macam e-sport dan sebagainya. Mungkin ada setengah golongan yang faham bila ada e-sport, malah main game. Sebenarnya benda tu boleh jana pendapatan. Pendapatannya lumayan. Boleh membuatkan seorang mengurus ataupun merangka perjalanan. Sebab tidak tu nak pergi berperang. Muncul dalam game pergi perang. Tidak tu nak pergi berperang. Tapi bilanya macam tu, dia dapat susun atur strategi. Maksudnya mustahil pada masa akan datang sidak tu mampu menyusun strategi dalam mengurus pembangunan, mengurus modal sosial, ekonomi sosial dan sebagainya. Betul tak Sharon? Betul tu. Kalau kita lihat jika anak-anak muda ni, golongan belia ini tidak diasah ataupun tidak di-grooming daripada peringkat yang awal ini, jadi mereka tidak mempunyai satu jati diri, mereka tidak mempunyai nilai keberanian yang cukup dalam diri sendiri, kawalan diri, adil dan seksama, dan mereka tidak mempunyai keyakinan yang tinggi dalam membuat keputusan kerana untuk menjadi bakal pemimpin negara kita sebab kita tidak tahu golongan belia ni mungkin
mana tahu dalam kita berdua ni suatu hari nanti boleh satu jadi hari nanti. pemimpin. Kita tak tahu. Jadi setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin, khususnya golongan belia. Jadi mereka ni yang akan menggantikan golongan yang lebih berusia ni untuk memimpin negara, terutama sekali di sektor pembangunan, Wan. Ya, dan benda itu juga boleh dianggap sebagai anjakan paradigma untuk memastikan belia meniti serta mengatasi kekangan yang berada di hadapan untuk mereka sama-sama berjaya pada masa yang akan datang. Itu harapan kita kepada belia-belia, terutamanya belia di negeri Sarawak kita tu. Yes. Jangan mudah layap, teruskan perjalanan kita orang capai apa cita-cita yang kita mahu. Betul, kita nak steady. Jadi kalau kita lihat negara kita ni kan, Malaysia kan, Wan, terutamanya khususnya Sarawak, kita berbangga menjadi sebuah negeri yang tidak membenarkan kemasukan pendatang asing tanpa dokumen. Tetapi kan, Wan, kita tidak boleh menafikan juga masih ramai penonton ataupun penduduk pribumi yang tidak mempunyai kerakyatan. Ini khususnya membabitkan masyarakat Penan yang sejak beberapa generasi menghadapi rintangan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Dan dalam sesetengah daripada mereka ni kan, Wan, disebabkan oleh mungkin di kerana birokrasi tertentu, dan tetapi ini juga dirumitkan lagi dengan budaya mereka yang berpindah randah dan ditambah dengan isu kemiskinan, tidak fasih berbahasa Melayu dan tidak berkemampuan untuk melakukan perjalanan ke pejabat jabatan pendaftaran negara. Jadi kita rasa macam mereka ni di left out. Sebab walaupun mereka lahir dalam negeri ini, tetapi mungkin disebabkan beberapa faktor dan isu yang berlaku, mereka tidak mendapat kerakyatan. Lantaran itu, Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan, Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan menyelesaikan isu kewarganegaraan yang semakin berleluasa di Miri. Pendaftaran kewarganegaraan diperluaskan ke kawasan pedalaman, Wan. Dan menurut Menteri KLBUK PK, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, benda tu tadi memang kena harus ada semua sama rata. Betul. Dan rayuan lagi, setiap kelahiran setiap anak baru yang mesti wajib didaftarkan. Sebab kita tahu mungkin selepas tu nyata cicir disebabkan oleh kematian oleh penjaganya, warisnya atau sebagainya, dan ia menyukarkan anak tu kelak untuk dapat pendidikan. Perubatan dan sebagainya. Sebab semuanya memerlukan pendaftaran. Dan bila saya ada pendaftaran dalam tempoh usia yang mungkin dah sehingga 18 tahun, ia sangat-sangat menyukarkan. Jadi seperti mana yang disuruh oleh Datuk Seri Hajah Fatimah tadi, Madah, benda tu mesti diambil semaklum semua. Mungkin ada yang si tahu info tu. Betul. Mungkin di luar bandar yang si dapat ataupun si capai pun apa-apa tentang info tu adalah kepentingan untuk bersama. Jadi mana yang tahu boleh sebar-sebarkanlah, sebab benda tu memang untuk kepentingan bersama. Dan pastinya kita si mahu anak-anak tu yang sepatutnya dapat hak-hak mereka di Sarawak tu terutamanya hak Bumi Putera terlepas. Terlepas kita si mahu. Jadi apa-apa pun kanak-kanak pun berhak untuk kita dilindungi, mendapat pendidikan dan sebagainya. Dan keistimewaan sebagai hak Bumi Putera itu. Dan dengan itu kan perkara ini disambut baik oleh Jabatan Pendaftaran Negara Sarawak yang akan terus memberkasakan program outreach khasnya menerusi unit menyemai kasih rakyat yang menyedarkan perkhidmatan pendaftaran kad pengenalan secara bergerak. Menurut penolong pegawai pendaftaran bahagian Miri Dominic Upailangan, bas mobil bergerak ini akan dilengkapi dengan teknologi yang canggih serta peralatan operasi yang lengkap seperti di pejabat dengan menyediakan perkhidmatan permohonan MyKad 12 tahun, gantian MyKad, menukarkan kandungan chip, cabutan sijil lahir serta sijil kematian. Jadi saya kira ini merupakan satu inisiatif yang baik, Wan. Sebab kacak untuk bas ya. Kemudahan semua lengkap, ada penghawa dingin, selesa. Jadi orang daripada jauh-jauh nak si rasa macam dah lelah menyusuri sungai. Pasal kita ada katil si dalamnya. Kami rasa mungkin ada katil yang kecil lah untuk golongan yang membawa anak-anak kecil lah. Tua-tua nak rasa lelah bolehlah berehat sebentar dalam bas sampai ngirup kopi. Ya, betul Sharon. Sebab apa? Dengan adanya fasiliti gerak tu membantu terutamanya mereka di luar bandar untuk mendapat akses dan juga mungkin dari sudut pendaftaran IC tercicir, penggantian chip dan sebagainya, juga untuk isu pendaftaran sijil kematian juga amat mudah. Jadi apa-apa pun kita memang berharap benda itu dapat diteruskan di mana-mana kawasan, terutamanya di kawasan luar bandar yang mungkin kesukaran dari sudut faktor kemiskinan dan sebagainya, pengangkutan dan sebagainya. Dan kedudukan kampung tu mungkin ada yang tinggal
dalam kawasan yang terlalu pedalaman, Betul. perlu naik highlight. Kami pernah pergi kawasan pedalaman, Wan. Ya, kan. Makai highlight, makai bot panjang, makai lagi bot kecil. Bot panjang, bot satu kecil. hari lah pergi ke kawasan ya. Tapi kawasannya saya boleh sebutlah kalau ada usaha saya si Jawa. Boleh tahan jual lah. Mabok jual lah. Mabok jual. highlight ya sebab dengan jalannya yang si berapa okey ya. Lepas tapi naik botnya lagi kita fahamlah. Natutlah daripada orang pengorbanan. Macam ya jual lah fasiliti yang disediakan oleh kaki tangan kerajaan kita untuk memudahkan rakyat, untuk memudahkan penduduk-penduduk untuk dapat apa yang harus mereka dapat ataupun untuk memudahkan tata cara kerja seharian mereka. Tidak susah bila nak pergi ke bandar, sedia sedia transport, sedia dan sebagainya. So benda itu adalah sangat-sangat berguna. So manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin tak nanggap bas ya, boleh bertanya. Jangan malu bertanya. Lambai-lambai kan dengan bas ya. Hello bas. Ada pegawai dalam dia yang akan assist anda. Kita lihatkan Wan, masyarakat Penan tu adalah orang asli Nomat yang tinggal di Baram, Belaga dan Ulu Limbang yang terletak lebih 200 km dari Bintulu melalui jalan luar bandar. Jadi perjalanan kos Sidak Tok mun daripada kampung dan yang mau pergi ke bandar ya adalah sangat tinggi sebab Sidak perlu pakai bot, pakai bas lagi, pakai teksi lagi dan pacuan 4 roda ya. Memang banyak halangan untuk daknya hanya mendaftar mendapatkan kewarganegaraan tersebut. Tapi saya percaya dengan inisiatif yang diambil oleh kerajaan kini itu, terutama kerajaan negeri Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, tempat-tempat macam tu yang mungkin sukar pada hari ini dan mudah pada masa yang akan datang. Banyak projek yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dalam membentuk sebuah kawasan yang rancak untuk membangun. Betul Saya suka dengan konsep tu nak bas tak. Zaman kita seedah lah. Zaman kini tu bagus. Bas yang akan bergerak ke kawasan tertentu untuk membantu urusan pendaftaran kewarganegaraan. Zaman kita dulu kita perlu pergi ke JPN. Jauh-jauh daripada Lunduk. Zaman saya dulu Lunduk ya masih pakai feri. Masih pakai feri. Bukan kini tu masih kan? Kini tu dah ada jambatan, pakai jalan Kuching ke Bak Lunduk ya dulu kan masih pakai feri dan jalan masih belum berapa bagus lagi. Jadi kini itu memudahkanlah masyarakat yang berada di kawasan yang sukar untuk ke bandar boleh menggunakan konsep bas ini untuk mendaftar. Dikata orang daripada rakyat kepada rakyat. Betul itu. Jadi Sharon, kita ada kupasan ataupun apa lagi yang kita bincangkan lepas ini? Lepas ini kita akan bincangkan seperti yang kita ketahui umum kan Wan, Sarawak ini terkenal dengan pelbagai etnik serta agama. Seperti Wan berbangsa Melayu, saya India, mix Bidayuh, dengan kru-kru produksi kita yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Itulah we can call the beauty of Sarawak. Ya kan, saya suka dengan Sarawak tu macam Wan, keluarga mesti terdiri daripada pelbagai etnik kan. Melayu Sarawak dan juga Melanau. Sarawak pandai kelakar Melanau sih. Melanau saya asyik pandai kelakar sebab saya besar di daerah yang semuanya Melayu. Kelakar Sebuyu. Saya membesar di Sebuyu. Oleh itu kita dapat lihat the beauty of Sarawak dan Sarawak merupakan satu-satunya negeri amal konsep Tayus. Sarawak kekal sebagai model masyarakat yang saling bekerjasama dan menghormati di antara satu dengan lain. Dan Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyifatkan Sarawak sebagai satu-satunya negeri yang mengamalkan konsep Tayus. Ni saya suka. Tayus nya adalah piagam yang diterbitkan bagi model piagam Madinah adalah bermaksud hidup kebersamaan tanpa prejudis dan syak wasangka apalagi dalam hal kepercayaan. Itu yang sinonim dengan pelancaran keluarga Malaysia itu. Sebabnya ada elemen-elemen macam tu lah kita mahu. Jadi walaupun di Sarawak benda tu terus menjadi kata orang penanda aras untuk terutamanya untuk rakyat Sarawak hidup dalam keadaan harmoni, sejahtera dan juga aman selesa. Dan saya kira kan kita sebagai negeri Sarawak ni boleh menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Betul. Kita boleh hidup bersatu dan masih lagi dalam harmoni walaupun berlainan bangsa, etnik dan juga agama. Dan kita tahu Sarawak tu semuanya nang best lah. Betul, nang best. Tidak tenang champion. Kita orang Sarawak nang steady. Okey Sharon, kita nak bawakan perkembangan laporan COVID harian. Bagaimana pula untuk di seluruh Malaysia? Okey, kalau kita lihat di seluruh Malaysia, status terkini COVID di Malaysia
Setakat semalam mencatatkan kes sembuh sebanyak 5,607 kes, manakala kes baru pula meningkat kepada 5,726 kes, menjadikan jumlah kes kumulatif sebanyak 2,442,224 kes. Dan kalau kita lihat kes yang memerlukan rawatan di unit rapi ialah sebanyak 598 kes. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan pula adalah sebanyak 300 kes dan 5,229 kluster telah tamat, manakala kluster yang masih aktif lagi adalah 506 kluster. Dan setakat semalam kawan, jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Malaysia adalah seramai 28,492 orang. Taziah diucapkan kepada keluarga mangsa. Itu jumlah keseluruhan, jumlah kumulatif kematian di seluruh Malaysia akibat jangkitan COVID-19. Di Bumi Kenyalang pula, Sarawak menyaksikan 713 kes jangkitan COVID-19 hari ini dan ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 237,762. Ada naik sikit lah ni, Sharon. Bahaya juga ni. Dan menurut Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, daripada jumlah itu 696 ialah kategori 1, manakala 17 adalah kategori 3, 4 dan juga 5. Dan Kuching seperti biasa terus merekodkan kes tertinggi di mana semalam 206 kes. Diikuti Miri, Miri 142,072, Bintulu 66, Serian 46, Lawas 440, Limbang 40, Limbang 27, Samarahan 140, Seratok dan Darul masing-masing mencatat 10 kes. Dan sebanyak 23 daerah merekodkan satu angka antara 1 kes hingga 9 kes. 7 daerah tidak merekodkan sebarang kes iaitu Mukah, Tebedu, Matu, Tanjung Manis, Kabong, Telang Usan dan juga Belaga. Jadi besar harapan kita agar rakyat Sarawak terus meningkatkan kawalan kediri, patuh segala SOP yang telah dikeluarkan. Kita nak masuk endemik pun kena patuh SOP. Betul tak? Kita masih perlu menjaga diri sendiri. Amalkan 3W dan elakkan 3C untuk kita pastikan bahawa walaupun kita hidup dalam fasa endemik tapi kita masih boleh mengurangkan kes COVID yang kita kira kita perlu hidup, kita masih perlu hidup dengan mereka tetapi kita boleh menjaga diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Yang Berhormat Fazruddin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong untuk bicara dengan topik Dun Tupong Rancak Pembangunan. Kembali selepas ini. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membangun
Terima kasih kepada penonton Sejahtera Asia yang tetap bersiaran, menemani kami, tetap menemani kami bersiaran pada hari ini. Terbalik pula. Dan yang pastinya di mana kita orang berada, sama ada di Kuching kah, di Lunduk kah, di Samarahan kah, sini-sini. Terima kasih kerana menjadikan Sejahtera Asia platform bagi anda. Jadi Sharon, hari itu seperti yang kami pada tadi, kita ada topik yang menarik iaitu Dun Tupong Racak Pembangunan. Semestinya kita akan bersama dengan tetamu kehormat kita iaitu Yang Berhormat Fazaruddin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Apa khabar YB? Sihat YB? Selamat pagi Sharon. Terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama untuk duduk situ. Terima kasih juga. Terima kasih. Dan yang pastinya hari itu kita ada tetamu istimewa yang pastinya dengan tajuk ataupun topik yang akan kita bincang, yang akan kita kupas dengan penuh mendalam. Walaupun kita ada masa berapa puluh minit saja, tapi rasanya cukup. Tapi siapa? Kita boleh nyukupkannya. Betul Boleh, si Sharon? dalam kita boleh singkatkannya sebab kita tahu YB Tok pun mestinya si sabar-sabar mau kongsikan dengan kita tentang rancak dalam pembangunan tu. Ya, tapi sebelum kita nak kelakar lebih lanjut tentang soalan-soalan yang akan kita aju kepada Yang Berhormat. Jadi kami nak share sedikitlah tentang latar belakang Yang Berhormat kita pada hari itu. Latar belakang yang penting. Penting dan Kami pun mau tahu juga. Kami pun mau tahu juga si Mau sabar tahu juga? tu. Latar depan saja, latar belakang ada. Okey. So Yang Berhormat kita merupakan timbalan Ketua PBB Negeri Sarawak dan dengan pengalaman serta background pendidikan beliau sebagai seorang Executive Master in Management, juga merupakan seorang pengerusi Kuching FC, Kuching City FC. Wow, biasa. Dan saya juga nak tambah situ. Apa ya? Hanya YB kita tu seorang yang aktif bersukan. Saat dulu sebelum Samalah. pandemik nak kami selalu nanggan yang berjoging dekat Stadium Putrajaya. Nang aja dia kita dalam Facebooknya yang dengan senam aerobiknya. Ya Allah, cemburu saya. Kita harus joinnya Kato. InsyaAllah, Harus insyaAllah. kita join, InsyaAllah. guys. Rumah Boleh jauh tak lah kalahkan agak. YB? Dan YB kita juga merupakan Ketua Cawangan Sebagas N6 Tupong dan pastinya tu orang muda jugalah, antara pemimpin muda di negeri Sarawak tu yang peramah orangnya, yang mudah didekati oleh masyarakat. Di luar kita tahunya YB. Tahu. Friendly-nya. Kami pernah tegurnya. Benar sih. Tapi kalinya si perasan kami lah. Okey, dan kita teruskan kepada soalan kita kepada Yang Berhormat kita. Jadi Yang Berhormat, sebagai Dun Tupong, mungkin kita boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang ataupun apa sebenarnya Dun Tupong tu. Terima kasih Wan dan Sharon sekali lagi. Jadi Dun Tupong tu nya terletak dalam Parlimen Petrajaya. Jadi bila kita sebut Dun Tupong tu, apa aja dari sini ke sini aja Dun Tupong. Dun Tupongnya bermula daripada Kampung Tanjung, mana kita orang tahu di sini Kampung Tanjung, turun sampailah ke Kubah Ria, naik lagi sampai ke Sungai Cina dan pecahannya ke Taman Malihah, Sejijak Paro dan ke Kampung Sagah. Kampung Sagah tu nya dalam Majlis Daerah baru. So nampaklah betapa besarnya Dun Tupong tu. Dan Dun Tupong merupakan dun dalam bandar dan pinggir bandar. Jadi kita sudah sedia maklum kalau dun dalam bandar tu cabarannya lain, pinggir bandar tu cabarannya lain. Dan keluasannya lebih kurang I think 90 square kilometer, mesti silap saya. Wow. Dan penduduk it's about 80 plus thousand penduduk di kawasan Dun N6 Tupong tu. Jadi ajak sudah boleh digambarkan betapa besar dan padatnya Dun N6 Tupong tu. Bukan mudah tu Wan sebenarnya. Oh, Kalau kita besar lihat nang kawasan. besar kawasan. Cuma bila kita sebut tentang Dun Tupong tu, kita just fokuskan dekat Tupong Tupongnya. aja. Kami benar mula-mula ni. terfikir Benar kita kan ya juga. Tupongnya je. Kami tahu dah just sampai meluas nang besarlah kawasannya dan bukan mudah besar. kami rasa untuk menjaga kawasan dan keperluan masyarakat setempat sia. Jadi kemudian kita nak Yang Berhormat bahawa wawak COVID-19 tu nang kita sedia maklumlah melanda negara dan memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan dan pendidikan negara. Bahkan impaknya turut memberi dan membabitkan institusi keluarga sehinggalah kepada aspek dalaman seperti psikologi dan kesejahteraan diri manusia lah. Bagaimana kita nak melihat perkembangan pandemik COVID di Sarawak tu dan kesan yang berlaku di kawasan N6 Tupong tu. Okay. Jadi kita pun sedia maklum kita bermula menghadapi pandemik tu pada awal tahun 2020. Waktu ya saya dah orang tahu tentang macam mana hendak mengurus
pandemik ini dengan cara yang terbaik. Karena kita masih lagi berhadapan dengan pandemik kali pertama dan WHO pun berhadapan dengan pandemik ini kali pertama. Penyakit tu kali pertama, bukannya pandemik lah. So, maka sudah tentu ada guideline WHO waktu ya. Tetapi pandemik yang mereka hadapi dulu lain berbandingkan sekarang. Apatah lagi di Malaysia, di mana pengalaman untuk mengurus pandemik tu mungkin kurang berpengalaman kita. Jadi apa yang berlaku waktu ya? Lockdown. Bila lockdown, apa yang berlaku? Orang si boleh turun kerja, orang si boleh buka kedai. Anak-anak kita si boleh bersekolah. Belia-belia kita si boleh mengadakan aktiviti riadah dan sukan. Jadi, ia efek keseluruhan masyarakat kita. Dan apa yang perlu kita buat? Kita pun setuju apa yang perlu kita buat. Kita bergantung harap dengan kerajaan, Kementerian Kesihatan untuk memberi nasihat kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan? Maka kita lockdown, lepas lockdown, quarantine, apa yang dah semua. Jadi ini mendatangkan pelbagai masalah. Bila nemiak si sekolah, dannya have to go for online class. Waktu ya pun online class pun siapa dilaksanakan immediately. Maka pendidikan setidaknya tertinggal. Jadi interaksi di antara pelajar-pelajar yang sudah sedar dan mengakibatkan gangguan emosi dan mental. Itu berkenaan dengan pendidikan aja ya, sekolah aja ya. Perniagaan, kedai ditutup. Bila kedai ditutup, toke sudah si dapat merik gaji dengan pekerja lagi. Terpaksa muang pekerja. Toke pun ada income, si dapat menyara keluarga, si dapat nak bayar apa-apa expensesnya. Pekerja yang dibuang kerja pun lagi lah. Mun pekerja yang ada anak lagi lah. You know? So a lot of challenges yang kita hadapi waktu pandemik COVID melanda kita. So alhamdulillah dengan perancangan yang teliti oleh kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak di bawah SDMC, a lot of things they have done yang telah memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi biasalah, memanglah ada yang si puas hati dengan cara tu. Bila disuruh mula-mula bila disuruh kedai dibuka, sidak peniaga tu bersyukur dapatlah yang pendapatan. Masyarakat melihat karena waktu kita masih belum tahu. Masyarakat melihatnya sebagai junjung melebar lagi luas lagi kelak penyakit tu. Karena sewaktu itu kita masih sedang cuba memahami apakah pandemik COVID ini bagaimana cara yang terbaik untuk mengurus. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ke proses fasa peralihan. Jadi bila fasa peralihan tu sudah tentu sedikit opening up safely kata Menteri Kesihatan kita, sedikit demi sedikit aktiviti kita dapat dibuka. Yang paling penting pendidikan. Pendidikan tu penting tu. Ianya perlu dilaksanakan. Macam ni pun ianya perlu dilaksanakan mendapat dengan norma yang baru. We have to live with COVID, but pendidikan tu siapa ditolak tepi. Siapa kita nak mana kedai-kedai ni perlu dibuka. Perniagaan, ekonomi pun perlu dibuka juga. Pendidikan. And besides that, even kita pun politik. Politik tu nya kita saya madah sosial perlu dibuka, ekonomi perlu dibuka, pendidikan perlu dibuka, and even politik. What do I mean by politik? Kita tu dah expired bulan 6 dunia. So it's only fair untuk nyerah balik kuasa dengan rakyat untuk memilih kerajaan yang dia mahu. Jadi kita si boleh nak kata orang ngengon gila dengan power tanpa memberi balik kepada memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Dan seperti dikongsikan yang berhormat tadi, Wan, tidak mudah sebab seperti yang dah pemimpin dah melakukan yang terbaik, tetapi dalam fasa pandemik seperti yang dikongsikan sebelumnya ada juga golongan yang tidak berpuas hati, Wan. Ya betul. Jadi bila tu dibuka dan efeknya kepada seluruh masyarakat, terutama sekali di kawasan Enam Tupung. Jadi dah akan dapat manfaat. Dan yang pastinya apa juga perancangan yang dibawakan oleh kerajaan dalam membantu golongan yang terjejas kerana pandemik COVID-19 amat perlu kita hargai. Dan kita berehat seketika, kembali selepas ini semestinya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama saya Wan Alif dan juga Sharon untuk topik kali itu iaitu Dun Tupong, rancak pembangunan. Dan kita di sini pun makin berancak. Rancak panas, makin panas. Tapi apa-apa pun segala info dan juga maklumat ini khas untuk semua penonton Sejahtera Asia yang menyaksikan kita pada pagi ini. Jadi Yang Berhormat, jadi mun kita nanggalah Dun Tupong tu seperti yang kita cerita tadi, bukannya Tupong aja, besar sekali kawasannya. Nang aku mula pelbagai majlis daerah lah, ada masuk majlis daerah baru juga. Dan yang pastinya ada plan ataupun rancangan untuk untuk pembangunan di Tupong tu, utamanya pada tahun 2022 kelak. Okay. So sebelum saya jawabnya, saya ingin berkongsi lagi kerana jawapan saya tu hanya terpaksa ada latar belakang dah kata kita. So di Dun Tupong kita ada banyak kawasan kampung, kawasan perumahan. Kawasan perumahan pula ada yang kawasan perumahan yang baru siap tahun dia teh. Ada kawasan perumahan yang telah siap tahun 1980-an dah. Jadi sudah tentu bila kita sebut kawasan perumahan, mereka lengkap dengan infrastruktur, semua dah ada. Tetapi bila kawasan perumahan yang siap tahun 80-an, sudah tentu infrastrukturnya perlu dinaik taraf ataupun dibaik pulih. Jadi saya selalu sebut pembangunan itu adalah satu proses yang berterusan. Jadi untuk perumahan yang tahun 80-an dibina, sudah tentu mereka memerlukan tempatan mereka yang rosak dinaik taraf ataupun dibaik pulih supaya sedarlah banjir kilat ke apa. Kepada taman-taman perumahan baru mungkin infrastrukturnya lengkap, paritnya apa semua, tetapi belum ada taman permainan. Mereka memerlukan taman permainan untuk anak-anak mereka beriadah. Belum ada dewan, memerlukan dewan untuk masyarakat setempat berkumpul. Jadi keperluan yang berbeza-beza, prioriti yang berbeza-beza. Di kampung pula sudah tentu memerlukan infrastruktur yang berterusan untuk kita laksanakan supaya keadaan di kampung ya selesa. Jadi with this kind of background, maka sebab itulah agak menjadi satu cabaran bagi kita untuk mengatakan perlu kita dewan dulu kerana tempat kita tu dah bagus dah infrastruktur. Perlu mula parit dulu kita kerana parit kita tu dah lama dah ada dah. Hanya si dapat gedaya. Different tempat, different keperluannya dan cara kita menanganinya pun berbeza juga. Jadi untuk itu, untuk tahun 2022 mengambil kira aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi dan tanpa menolak ataupun tanpa mengetepikan keperluan pembangunan keseluruhan. Jadi perancangan saya untuk memastikan yang saya sebut tadi, katalah kawasan perumahan baru sekurang-kurangnya kita usahakan untuk mula dewan di sini agar senang untuk setidaknya beriadah. Mungkin bagi memerlukan surau, kita merancang untuk membina surau ataupun chapel macamnya. Dan kita juga perlu melaksanakan ataupun merencanakan pembangunan insan. Pembangunan insan itu yang merangkumi keseluruhan. Seperti khusus-khusus pertanian. Bila kita sebut pertanian, dalam bandar. So, pertanian dalam bandar. Hanya berbeza lagi. Khusus pertanian dalam bandar, khusus digital marketing, khusus automation business. Memandangkan, now we are looking at digital technology untuk menambah baik kehidupan masyarakat. Bukannya bisnes saja. When we say menambah baik kehidupan masyarakat, it can be education, it can be business, it can be social. So, kita meletakkan the core of apa-apa juga perancangan pembangunan insan kita berteraskan digital technology. Seperti contoh, waktu pandemik COVID, saya telah mewujudkan satu pusat di mana pelajar-pelajar yang memerlukan tempat untuk belajar online yang boleh datang ke sini. Kadang-kadang di rumahnya mungkin sesuai, dan adik-adiknya gig kecil sesuai untuknya belajar. Jadi kita menyediakan satu tempat dan alhamdulillah kita telah banyak menerima sambutan daripada pelajar-pelajar. Ada yang pelajar daripadanya belajar di Kanada, yang terpaksa balik, yang menggunakan tempat kita. Ada yang pelajar daripada IPTS di Malaysia yang menggunakan tempat kita untuk belajar online ketika itu pada awal middle of tahun 2020. Jadi
dari sudut pandang tersebut pula, jadi maksudnya kita melihat kepada keadaan semasa dan melihat apakah keperluan masyarakat ketika itu, maka pembangunan ad hoc itulah yang perlu kita laksanakan. Jadi untuk to have a specific perancangan, mungkin kita berpandukan kepada SIDAP di BKU, MPP-nya ada a specific perancangan pembangunan infrastruktur. But kita sebagai wakil rakyat, kita harus faham tentang keperluan masyarakat setempat kita and for us to add value ataupun to add on kepada perancangan-perancangan tersebut. Ya, pandangan kami lah. Jadi seperti yang berhormat kongsikan, memang kita tahulah yang berhormat cuba untuk memuaskan, bukan memuaskan, cuba memenuhi tuntutan dan keperluan di masyarakat yang kita terdiri daripada pelbagai keperluan. Jadi sebagai wakil rakyat, kami kita pasti pernah lari daripada menerima aduan, menerima kecaman. Jadi macam ni kita berhadapan dengan situasi tersebut? Okay. Truthfully, I had a good teacher, which is of course our CM dan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah. And kita telah dididik, saya dalam Pemuda PBB Sarawak, kita telah dididik, kita telah diajar untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat dan fokus kepada penyelesaian isu. Mungkin kita dengar kadang-kadang orang komplain, ni lagi tak tahu YB muka si nampak, tok buat no nampak. Dan si hal lah, Munya madah, yalah parit kami ada, that is the issue. Itulah fokus yang harus kita. Jangan tak fokus dengan, muka tak nampak. Itulah juga jatuh anak aku. Jangan tak cuma. Tapi macam apa perasaan kita bila nanggap orang komen dalam laman sosial pernah mengalaminya? Selalu. Itu adalah satu perkara biasa dan lumrah. Mungkin Agi Sharon ni selalu bahkan YB Sharon. Itu adalah lumrah, bukan sebagai ahli yang berhormat saja. Masyarakat sekarang sering express their anger, emotion di media sosial. Kita harus nerima hakikatnya dan we can only educate the people agar bukannya untuk ahli yang berhormat agar boleh mengurus dengan baik the expression dalam media sosial, because we can never know the effect it has on other people, the mental effect, the emotional effect that yang mereka post dekat Facebook ke Instagram ke Twitter tu, they have negative effect towards other people. Jadi mungkin kita ada perasaan yang mungkin we can manage it properly. Ibu daripada yang orang lain pun banyak juga. Banyak juga macam Tapi kita ada soalan untuk YB. Ada soalan. Ada di kawasan tempat Petrajaya kita nak ada pusat bowling. Boleh bila kita nak pula. Pusat apa? Pusat bowling. 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 Main bowling. Ada ditanya tu. Mesti buka pawagam ke? Pawagam tak ada. Bowling ke? Apa ski? Skating. Ice skating. Waktu saya kecil dah selalu main skating di King Center. Dan salah satu advantage untuk kita dun di dalam bandar adalah of course kita terletak dalam bandar, dan di bandar mana-mana bandar pun pembangunan sosial, pembangunan sukannya amat pesat sekali. Dijana oleh syarikat-syarikat, dijana oleh private entity yang akan mengaut keuntungan because of lokasinya di bandar. So contoh-contohnya adalah seperti bowling alley di Batu Kawah, bowling alley di Riverside, pusat futsal, mungkin di Simpang 3 atau ada di Matang tu ada. So oleh kerana di pusat bandar tu orangnya ramai, maka it creates business opportunity untuk orang-orang yang molah tu. Jadi kita tu bila dah di dalam dun tu kita menumpang lah. Maksudnya menumpang, bukannya menumpang apa, sekurang-kurangnya ada tempat yang kita boleh ngembak family kita pergi. Betul. Dan kita bayar dan kita guna. So that's why bagi saya dah juga nak keperluan saya molah bowling alley di Tupung since it's just a drive away to a bowling alley. Macam mudah banyak gila. Mun berbanding dengan tempat di luar bandar, kesian juga setidaknya lah. They have to drive all the way to Kuching untuk pergi ke pusat-pusat yang kita sebutkan tadi. Kita situ pergi dekat bang, dari Tupung nak empat ke Kuching, nak empat ke Batu Kawah, pergi dekat. Si perlu apa kata orang tu, si perlunya perang alley sungai. bowling dekat Petra, tapi kita memenuhi permintaan orang untuk kita tanya soalan tu dengan yang berhormat sendiri. Yang akan datang. Kita dengar, kita dah
tanya dah. Kita ada fasiliti-fasiliti yang macam ada di bandar toknya di tengah-tengah bandar. Mungkin ada di Dun Tupong pula. InsyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. Kita tahu kan dalam I perancangan. would love to see di Dun Tupong ada bowling alley-nya pun. Oh, Binang ada base lah tempat macam ya. skate-nya pun. Ada lita lumbaknya pun. Kita lupa, menarik ya. Itu yang menarik. Dan ada lagi yang menarik selepas tu. Apa kata kita Berehat minum kopi seketika. secawan. Berehat dulu kata Betul. Sharon. Kembali selepas ini. Ya, dan masih lagi bersama kami dalam topik Dun Tupong, rancak pembangunan. Seperti yang telah dikongsikan YB sebentar tadi kawan. Memang mudah menjadi wakil rakyat tu. Ya, Memang YB. kita harus kental, kita harus tabah dan cekal menghadapi Artinya pun aduan, dia tahu, kencaman daripada orang lain. Jadi selamat nak kita rasa kita aja yang dikecam orang. Tahu. Tapi sebenarnya semua orang pernah dikecam. Walaupun kita coba pula yang terbaik. Betul. Kita rasa keputusan yang kita ambil ya dapat memenuhi permintaan dan juga keperluan dan tuntutan orang, tapi tidak semua hati orang tu dapat dipuaskan, Wan. Betul itu Sharon. Dan yang berhormat, kita nak kelakar tentang apa nama projek-projek, mungkin ada isu-isu yang berbangkit lagi tentang Dun Tupong. Mungkin ada apa kata orang tu projek yang ada yang terlaksana, ada yang terpaksa ditangguh dan sebagainya. di Dun Tupong. Jadi pertamanya saya suka bila soalan-soalan begini diajukan. Kerana for us to really capai objektif ataupun memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat, at the same time kita harus ikhlas menerima permasalahan-permasalahan yang ada. Once we know permasalahan ataupun isu, then we can strategize untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. We cannot sweep it under the carpet macam yang jalan. So bila kita nanya isu, yes, we have beberapa isu yang masih lagi sedang kita cuba selesaikan. Walaupun ianya memakan masa yang begitu lama. Walaupun ada banyak isu yang telah kita selesaikan. Bukan hendak mendabik dada only talk about isu yang telah kita selesaikan, but we have to be ikhlas untuk menyatakan bahawa terdapat lagi isu yang belum kita selesaikan dan perlu kita selesaikan. Seperti contoh di Jalan Matang tu tengah ada projek telah dilaksanakan untuk membesarkan Jalan Matang, tetapi malangnya kontraktor tersebut did not perform. Bila did not perform telah ditamatkan kontraknya. Tetapi ini mengakibatkan ketidakselesaan dan keselamatan yang agak terganggu oleh pengguna-pengguna jalan tu. Mana sidak makin jaya malam, apinya malam. So this is an issue. Dan isu ini perlu kita selesaikan. So what do? Kita telah kenali isu dan we have the willpower untuk menyelesaikan isu, then we have to strategize. Apa yang telah saya lakukan, saya telah berjumpa dengan JKR, berjumpa dengan kementerian dan even to the extent berjumpa dengan Yang Berhormat Ketua Menteri, dan beliau memberi jaminan bahawa kita akan cuba selesaikan isu ini secepat mungkin. Penyelesaian isu sudah tentu hendak memastikan jalan tersebut disambung pembinaan. Ia sedang giat dijalankan oleh kementerian. Mereka telah terminate kontraktor dan dalam proses untuk mencari kontraktor baru dan melantik kontraktor baru. Tetapi at the same time, kita hendak memastikan dalam proses yang dijalankan, kita hendak memastikan keselamatan tidak pengguna jalan tu. Terutama sekali macam lampu yang saya sebutkan tadi. Maka itu sedang kita usahakan dan kita ingin pastikan perkara tersebut dapat kita selesaikan dengan cepat. And not to mention tempat-tempat yang dilanda banjir kilat. Sekian lama kita telah berbincang dengan DBKU, DID untuk melihat penyelesaian satu persatu penyelesaian yang telah kita laksanakan, tapi sikit juga dapat menyelesaikan. But we do not stop there. Kita sentiasa berbincang dengan DBKU, berbincang dengan DID untuk mencari the best solution towards permasalahan-permasalahan tersebut.
Jadi seperti yang juga dikongsikan, apa yang saya berminat kat sini sebagai seorang wakil rakyat ni bukan mudah untuk mengambil keputusan dalam menangani isu-isu seperti isu-isu yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Jadi pasti penonton juga ingin ketahui bagaimana proses decision making apabila Yang Berhormat menentukan sama ada sesuatu infrastruktur itu bernilai untuk pembangunan kawasan tersebut. Okay, before that saya ingin jelaskan proses di pejabat saya. Proses pengurusan di pejabat saya, kita pertama sekali kita akan menerima permohonan ataupun aduan daripada masyarakat. Saluran permohonan tersebut boleh melalui surat rasmi yang dihantar ke pejabat saya ataupun inbox Facebook saya ataupun message WhatsApp ataupun pelbagai channel untuk menyampaikan aduan tersebut. And even to the extent saya pergi ke kampung di mana mereka menyampaikan sendiri aduan mereka dan juga daripada pembangkang-pembangkang yang telah membangkitkan isu-isu. Jadi kita ambil ini sebagai saluran aduan kita. Jadi kita akan kumpulkan dalam sistem pejabat saya dan dalam sistem pejabat karena kadang-kadang bila banyak tidak terima, kita lupa. Bila direkod dan disimpankan dalam satu database, mungkin kita terlepas pandang dan lupa. Maka kita akan kumpul dalam database sistem pejabat saya. Kita ada satu sistem information system office di pejabat saya dan kita akan pecah-pecahkan kepada kategori-kategori dan kita akan we tackle it one by one. Sebab itu kadang-kadang aduan yang diterima ngambil masa seminggu untuk saya reply balik ataupun mungkin 4-5 hari oleh kerana lambatkan aduan yang kita terima. But insya-Allah kita akan jawab semuanya. Jawab maksudnya kami dah nerima dah komplain kita, tok yang akan dipolah kami. Mun ada apa-apa lagi, statusnya kelak kami update kita. Betul. Ataupun saya sudah nerima aduan kita, waktu tu si dapat saya nak molahnya dulu. Saya akan memaklumkan perkara sebenar kepada masyarakat kita supaya si dah nak nyata tunggu-tunggu aja. Ini jak cerita nak nanya kami tu. Tapi sudah tentu kita tidaklah kadang-kadang terlepas daripada mistake juga. Kadang ada juga sikit dua yang tercicir tapi bila naknya dah message kita balik, nanya balik dan kita cari balik. Saya nak madah bahawa we have 100% foolproof system. Betul. So with that system, maka kita akan laksanakan decision making kita dengan mengambil kira pendapat dengan sidak ketua-ketua kaum kita, ketua-ketua ranting PBB kita. Maka kita rujuk balik dengan ketua-ketua, pimpinan-pimpinan di kampung dan taknya akan beri maklum balas kepada kita untuk saya jadikan information dalam decision making saya. Ya kaedah kita laksanakan di Dun Tupong. Ya, dikata orang Sharon, konsep yang diambilkan ataupun plan yang diambilkan untuk memastikan kawasan yang terus rancak membangun dengan pembangunan fasiliti pendidikan ataupun sebagainya dan ianya amat penting sebagai wakil rakyat yang cakna ataupun prihatin dalam membantu ataupun menyediakan semua fasiliti ini seperti ini yang pastinya akan kegunaannya akan kepada rakyat juga akhirnya. Betul tak? Apa yang saya suka apa yang dikongsi oleh Yang Berhormat ni tentang decision making ni, dia tidak membuat decision making itu bersendiri tetapi dia menerima pandangan dan pendapat daripada orang lain sekali untuk mereka datang kepada satu keputusan yang terbaik untuk buat semuanya. Dan masa sangat mencumburi kita pada hari itu. Rasa gilanya. Cepat gila rasa. Jadi kami di Sejahtera Asia mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Fazluddin bin Haji Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong. InsyaAllah pada masa akan datang YB akan datang lagi. Ini mesti akan datang kesinambungan penjelasan tentang pembangunan di Dun Tupong perlu kita ketengahkan, perlu kita sampai kepada rakyat melalui pelbagai platform terutamanya macam itulah platform di media sosial, di penyiaran dan sebagainya. Dan sebelum mengakhiri kita punya Sejahtera Asia pada hari ini, ada pantun khas untuk YB lah. Apa tanda kain pelikat raisnya halus dibentang lebar? Apa tanda pemimpin rakyat budinya halus, orangnya bersabar? Tu
Memang kita mau lah semuanya sabar. Kena cemur ke, kena komplain ke apa, yang penting Perlu sabar. cekal, hati kena dan, kuat. Hati kena kuat. Yang paling penting terus berkhidmat, terus berbakti kepada rakyat, bangsa dan juga agama. Terima kasih sekali lagi kepada Terima YB kasih, Fazrudin. Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. So, Sejahtera Asia berakhir di sini dan pastinya tiada lain daripada kami. Terima kasih kepada penonton Sejahtera Asia. Tapi sebelumnya kita nak bagi. pesan Ada juga pantun ke- ke? kita nak pesan kepada Oh, penonton. ingat pantun dia. Kita ada punya sebarang cadangan, komen ataupun kita orang ada topik yang ingin kami kupaskan. Jangan segan, Ibu, segan. Kita orang boleh meriahkan di FB dan IG Sejahtera Asia. Dan segala komen anda kita akan baca dekat Sejahtera Asia itulah. Dan terima kasih lagi kepada Terima YB. kasih. Program kita yang pastinya akan merancakkan lagi Agak pembangunan Randi. terutamanya di N6 Tupong. Betul, Dan betul. saya Wan Alif. Saya Sharon Kezia. Dan ini? Hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye, Bye-bye.